Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan dia mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam biasa, sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk besarnya, iaitu solat, sembahyang. Pada masa yang sama kita masih lagi dalam suasana SOP. Masih lagi hari ini dikabarkan 3 orang, 2 orang Kedah dan seorang tak silap siapa. Jadi kita kena jaga-jaga lagi lah. Kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Kerana apa? Kerana dengan sebab kita tak jaga seorang, maka
akan menyebabkan orang lain dijangkiti penyakit, di mana hak berlaku di Kubang Pasu itu di kerana seorang dia saja merebak sampai bukan kata utara, sampai habis Perak pun ada, Penang pun ada. Jadi kita kena jaga-jaga lah. Kita masih lagi berperang dalam menghadapi COVID-19 ni. Walaupun benda tu hakikat kita sebut sebelum ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa sama kita kena berusaha, berikhtiar. Penyakit datang daripada Allah, pada masa sama dia suruh kita berusaha. Tetapi yang nak menyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malam ni kita sambung pengajian kita, cuma pada bulan sudah ikut kita baca tajuk waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang. Tetapi kita lajak pergi ke depan. Sebab apa kita lajak pergi depan? Sebab bawa kitab yang baru buat bulan sudah ni, balik-balik tengok kitab yang hak lama, muka surat tak sama. Muka surat tak sama tuan-tuan. Hak dulu muka surat 132, hak kitab baru muka surat 128. Lari banyak jadi kita pas ke depan sikit. Jadi malam ni kita ulang baliklah. Kalau kitab yang lama muka surat kitab yang lama muka surat 132, hak kitab baru ni 128. Jadi kita ulang baliklah. Walau bagaimanapun hakikatnya kita duk ulang lama dah. Hak bab berwuduk, bab sembahyang kita duk belajar dah. Cuma kita duk ulang-ulang balik pengajian kita ni. Mengaji ni kita duk sebut selalu tak habis tuan-tuan. Sampai kita masuk dalam liang lahat pun orang duk ajak kita lagi. Perasan tak apabila berlaku kematian, orang usung ke kubur, masuk dalam liang lahat, saat lagi tu imam akan baca talqin, sedangkan benda tu soalan pun dah bocor dah. Soalan bocor dah benda tu, selalu kita dengar dah ma rabbuka ma imamuka, tapi duk ajak lagi. Dengarkah jenazah tu? Nabi sebut jenazah tu lebih dengar daripada kita dengar lagi. Maksudnya apa? Mengaji sampai dalam kubur lah, dalam alam keliang lahat pun masih lagi duk ajak kita. Sebab apa? Kita duk ulang-ulang. Sebab kita ni terkadang-kadang kalau kita tak ulang-ulang benda ni, kita akan mudah lupa. Kita perasan tak hari raya ketika kita nak sembahyang Aidilfitri ke Aidil Adha ke, tu imam akan bangkit buat peringatan. Sedangkan kita duk sembahyang selalu dah. Tu imam akan bangkit kena nak beritahu kafiat sembahyang sunat Aidilfitri, dia akan beritahu lah. Lepas niat usalli sunatan Aidilfitri, duk ajak selalu. Kadang-kadang hak duk ajak tu pun lupa juga. Takbir tu ihram, Allahu Akbar, dia baca doa kita, terus Fatihah terus. Takbir dah. Sah dah? Sah sembahyang tu. Tapi hak duk ajak tu pun lupa juga. Hak duk ajak sembahyang pun lupa juga. Kalau hak tu imam pun duk lupa, hak makmum lagi zakat. Kadang-kadang lepas takbir tu ihram, baca doa kita terus dia Fatihah. Dia tak takbir lah 7 kali takbir. Iaitu takbir lepas pada takbir tu ihram tu. Diselangi dengan tasbih, dia pun lupa tuan-tuan. Jadi kita ni kalau kita tak peringat selalu lupa. Sama juga kalau kita tak baca Al-Quran, kadang-kadang lupa tuan-tuan. Tak baca seminggu, tak baca 2 minggu, pergi baca pula. Gagap dah. Tergagap-gagap baca, tak erti dah. Tak lancak dah. Tak macam kita baca dulu-dulu ni, masa hak kita sekolah rendah, sekolah menengah, luwih lancak baca tuan-tuan lah. Lah kita duk tinggal, maka dia akan tinggal kita. Sama hak ni pun.
Kita duk mengaji dah. Tu saya duk sebut selalu dekat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Saya mai bukan nak mengajak tuan-tuan. Saya mai ni bukan nak mengajak, cuma nak kongsi, nak ulang. Sebab apa? Sebab hak mai mengaji ni kadang-kadang lebih halim daripada hak dia mengajak. Hak mai mengaji ni kadang-kadang lebih halim daripada hak dia mengajak ni. Sebab apa? Hak mai mengaji ni kadang-kadang dia nak dapat keberkatan duk dalam majlis ilmu. Dia mai ni, dia tahu dah dia nak dapat keberkatan duk dalam majlis ilmu. Macam saya mengajak tu tempat lah, yang mai tu kadang-kadang doktor, tuan-tuan. Doktor pensyarah bahagian bidang masih bahagian syariah lah, macam-macam. Tak mai pun tak apa dah. Macam kita sebut dulu ni, saya mengajak satu tempat, tuan-tuan, yang mai Tok Mufti pun mai. Mai tu bukan dia nak mengaji, tuan-tuan, dia nak duk dapat keberkatan duk dalam majlis ilmu. Patut-patutnya dia bukan dia duk bawah, kita duk bawah, dia duk atas. Sebab nak ambil keberkatan. Nak ambil keberkatan duk dalam majlis ilmu. Jadi kita ulang baliklah hak tajuk, iaitu waktu yang dimakruhkan sembahyang. Baik. Kalau musannif waktu yang dimakruh, kita dah maklum dah sebelum ni istilah-istilah hukum fiqh. Kita sebut dah apa dia makna wajib, apa dia makna sunat, apa dia makna haram, apa dia makna makruh, apa dia makna harus. Kita dah sebut dah sebelum ni. Jadi makruh perbuatan yang apabila dilakukan tidak berdosa dan mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Cuma hak kita sebut dulu ni, ada makruh yang kita buat berdosa. Apa namanya? Makruh li tahrim. Makruh li tahrim yang hampir-hampir dengan haram. Tapi dia bukan haram. Dekat-dekat donat, dekat haram dah. Kategori dia dosa dah. Dosa. Dia azab dah. Dia azab. Tapi tak sama hak perbuatan, hak melakukan perkara-perkara yang haram. Haram iaitu makruh li tahrim. Cuma hak makruh yang kita nak sebut malam ni, makruh yang apabila dilakukan tak berdosa, tetapi sekiranya kita tinggal dapat pahala. Agak-agaknya kita nak yang mana, tuan-tuan? Nak pahala lah. Siapa tak mau pahala? Pahala ni, tuan-tuan, kita duk sebut, duk ulang-ulang sebut, tuan-tuan. Pahala yang Allah nak bagi ni bukan duit. Pahala yang Allah nak bagi ni bukan harta. Apa yang hak kita dapat di dunia ni tak sama apa yang Allah SWT nak bagi hak akhirat esok ni. Tak sama, tuan-tuan. Jangan kita duk bayang-bayang hak dunia, tuan-tuan. Sebab nilainya yang Allah SWT nak bagi, yang mata tak pernah tengok, yang hati tak pernah lintas. Cuma kita duk dengar pahala-pahala saja. Tapi apa yang kita dapat tak sama sedikit pun apa yang kita dapat di atas dunia. Sedikit pun tak sama. Sebab kita duk sebut selalu, dunia bagi Allah SWT tak ada nilai sedikit pun. Tapi bolehkah ustaz kita nak buat sesuatu tu kerana nak pahala? Ada setengah-setengah orang kata, ustaz beritahu kalau kita buat sesuatu kerana pahala, syirik ni mana boleh buat. Kita sembahyang sesuatu, kita buat sesuatu kerana nak dapat pahala, bukan kerana Allah. Adakah perbuatan tu jadi syirik? Tak syirik tak syirik. Kita orang awam ni, peringkat kita ni, tuan-tuan, kita buat apa yang sesuatu yang ditawar tu manusia boleh bagi tak, tuan-tuan? Pahala yang kita dapat ni ada tak manusia boleh bagi? Siapa pun tak boleh bagi. Pahala tu yang boleh bagi Allah SWT. Sama juga dengan syurga. Boleh tak kita buat ibadat kerana syurga? Boleh. Kerana apa? Ada tak makhluk boleh bagi syurga? Tak boleh bagi syurga. Yang boleh bagi Allah SWT. Allah dah beritahu. Ni kadang kena sekarang, mana boleh ustaz, kita buat ni syirik ni. Kita buat sesuatu amalan kerana pahala, kita buat satu amalan kerana syurga. Sebab kita peringkat awam-awam ni, semua peringkat tu peringkat awam-awam lah. Kalau kita peringkat-peringkat ni peringkat kanak-kanak anak upah. Tapi boleh tak? Boleh.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah yang bermaksud, Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga. Ni yang janji Allah. Allah sebut juga dalam ayat yang lain, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar yang Allah nak bagi kita di akhirat besok ni. Boleh tak? Boleh. Apabila kita hak pikat awam-awam ni, kita ingat baru semangat tuan-tuan. Macam mana Nabi sebutlah, orang yang sembahyang subuh, sembahyang qabliyah subuh, sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isi. Pahalanya lebih baik. Kalau tak mau lagi tak tahu tuan-tuan. Jadi benar makruh kita nak sebut malam ni. Kalau kita buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal benar-benar yang makruh, dapat pahala. Jadi kita tinggal, jangan buatlah benar-benar yang makruh ketika sembahyang. Dia kata waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang. Baik. Dimakruhkan sembahyang dengan makruh tahrim. Ini hak makruh tahrim ni, hak dilarang ni. Cuma hak dilarang ni tak sampai peringkat yang haram. Tapi hampir-hampir haram. Tapi perbuatan tu dikira dosa. Perbuatan yang kita buat dosa tu dikenakan azab, tetapi azabnya tak sama hak perbuatan hak haram tu. Tapi kalau kita tak maulah, sebab azab Allah Subhanahu wa taala yang akan dikenakan kepada orang yang buat dosa-dosa ni, tak boleh kita nak bayang-bayang dunia. Sebab apa Nabi sebut dah. Nabi kata neraka tu 1/70. Api neraka tu 1/70. Tak tahu nak bayang dah macam mana. Seringan-ringan seksa pun Nabi kata diletakkan di bawah terupa dua bara api sehingga melegak otak dia. Panas dah? Panas lah. Jadi hak makruh dia kata iaitu dengan makruh tahrim, iaitu makruh yang hampir dengan haram. Jangan dia buat dah ini dengan haram. Baik. Pada waktu-waktu berikut, ni makruh tahrim lah, jangan kita buat lah. Kecuali kita sebut dulu ni, kalau nak buat bersebab. Bersebab tak apalah. Baik, yang pertama dia sebut ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Berada di terpacak kepala tu, duduk terpacak sebelum masuk waktu zuhur tu. Apabila gelincir matahari sahaja, masuk waktu apa? Masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur tu tak boleh sembahyang. Kecuali kita pernah sebut sebelum ni nak sembahyang bersebab. Bersebab boleh. Dalilnya kita sebut apa dulu ni? Dalilnya seorang sahabat Nabi. Kan kita sebut, ingat dah dulu ni, awal-awal dulu kita sebut, iaitu takrir, pengakuan. Diam Nabi tak kata apa. Seorang sahabat Nabi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia tambah lagi 2 rakaat. Dulu kita sebut dah tentang perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir. Hak takrir tu kita sebut dulu ni. Iaitu seorang sahabat Nabi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh bangkit tambah lagi 2. Nabi tanya, sembahyang subuh 2 rakaat saja, kenapa tambah lagi 2 rakaat ni? Maka sahabat ni beritahu, tadi tidak sempat menunaikan qabliyah subuh, dia buat lepas pada subuh Nabi diam. Nabi tak kata apa. Apabila Nabi tak kata apa, takrir, boleh tak? Boleh. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni, sesat ni, syurga neraka ni. Kita tuan-tuan sikit-sikit bid'ah, berani hukum tuan-tuan. Sedangkan bid'ah tu memang ada lah. Apa yang Nabi tak buat tu kita buat tu bid'ah lah, memanglah bid'ah. Tapi hak bid'ah tu, tengoklah perbuatan hak kita buat tu. Bid'ah yang ada yang baik, ada yang tak baik. Sahabat ni buat tu baik dah, lepas sembahyang dia buat lagi 2 rakaat, buat baik lah sembahyang.
Nabi tak kata apa. Sebab apa? Sebab dia buat tu bersebab. Sebab tadi ni tak sempat menunaikan 2 rakaat semayang qabliyah subuh dia buat lepas pada semayang subuh. Maka ambil dalil daripada ayat hadis ni, maka kalau kita semayang bersebab boleh. Selalunya apa? Semayang masuk masjid, semayang sunat tahiyatul masjid, tengah-tengah terpacak sebelum zuhur kita masuk dalam masjid. Kita nak semayang apa? Semayang sunat tahiyatul masjid, ataupun kita semayang sunat wudu. Sebab apa? Sebab berwudu. Yang bersebab boleh. Ataupun yang selalu-selalu kita buat semayang apa? Semayang qada. Qada semayang lah. Hutang kita ni, hak kita sebut dulu ni, hak hutang dengan Allah, yang ada yang hak wajib segera, ada yang hak sunat segera. Ada yang hak wajib segera. Hak wajib segera apa dia? Hak kita tinggal dengan sengaja, wajib segera kita kena qada, wajib segera kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jagalah kecuali bersebab. Tengok kalau matahari tengah-tengah pacak tu kalau nak semayang, ingat kalau bersebab semayang. Tapi kalau saja-saja nak semayang, tak semayang. Saja-saja nak semayang sunat mutlak ke apa ke, jangan semayang lah kecuali bersebab. Sebab apa? Masuk masjid semayang sunat tahiyatul masjid boleh. Masuk apa? Semayang apa? Semayang sunat wudu. Sebab apa? Berwudu. Semayang apa? Semayang qada. Lepas semayang subuh kita bagi tambah lagi 2 rakaat. Sebab apa? Semayang subuh qada. Qada lah tuan-tuan lepas subuh kan, terpacak tengah hari tengah kan, semayanglah bersebab. Tapi kalau tak bersebab, hukumnya makruh li tahrim. Makruh yang hampir. Jangan kita duk buat jangan kita duk rajin lah. Jangan kita duk rajin, kecuali kalau orang semayang kita jangan duk hukum dia lah. Hang ni waktu ni haram jangan semayang lah. Kemungkinan dia semayang bersebab. Mungkin dia semayang qada. Mungkin dia semayang sunat tahiyatul masjid, mungkin dia semayang sunat wudu. Dia tapi yang hak kita selalu buatnya semayang qada. Mana tahu, ingat tak dulu-dulu ni zaman-zaman jahiliah kita dulu merata pulau kita semayang pun tak, tinggal tak tahulah berapa tahun kita tinggal lah, kita sedap dah. Saya pun ingat tuan-tuan dulu sekolah rendah pakai apa? Sekolah apa? Luar pendek kita. Tak tahulah zaman saya 40 lebih tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin 30-an. Pak nak 30 nak lah. 30 nak 30. Tapi nampak macam 30. Zaman saya 40 lebih pun pergi sekolah dulu pakai luar pendek tuan-tuan. Orang perempuan pakai skirt, tuan-tuan tudung pun tak pakai. Zaman tu agak-agak sebayang sana. Tak tahu lah zaman tu kalau rendah. Kalau orang perempuan pun sama lah. Zaman-zaman tu zaman kita tak tahu tuan-tuan. Kita mengaji dah. Maka kita ingat dah berapa lama. Wajib kalau kita tinggal sengaja, wajib kita kena qada. Kalau tak sengaja, sunat kita qada semayang kita. Yang kita agak-agak lah berapa tahun kita tinggal, kita gantilah tuan-tuan. Sebab itu utang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak dan habis, tapi kita berazam kita nak qada, kita nak qada. Kalau tak dan pun bersangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu di atas sangkaan hambanya. Allah itu Nabi kata di atas sangkaan hambanya. Kalau hamba tu bersangka bahawa Allah Subhanahu dosanya akan ampun dosanya, walaupun dosanya banyak buih di lautan sekalipun, walaupun dosanya banyak di antara langit dan bumi sekalipun, kalau dia benar-benar meminta ampun dengan Allah, pada masa sama dia bayar utang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mati pun insya-Allah lah. Semua kita nak kena berharap keampunan daripada Allah, dan kita kena rasa takut jugalah. Yang kita harap saja hak kita dosa, kalau Allah tak ampun dah banyak. Jadi kita rasa itu Allah ampun dosa banyak mana pun. Kan Allah tu Maha pengampun. Kan Nabi sebut sebelum mana? Sebelum matahari naik
belah barat. Sebelum nyawa kita sampai kat Qalqarah ni, Allah Subhanahu wa taala duk buka tu peluang supaya hamba-Nya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu pagi, Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala tunggu nak ampun di waktu malam. Hamba yang buat dosa di waktu malam, Allah duk tunggu nak ampun dosanya di waktu siang. Tu kita disuruh dengan bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat bersebar, silakan. Buat tuan-tuan. Tapi kalau saja-saja, kita jarang buatlah. Nak sunat pun jarang nak buat, mungkin kita buat qada lah, macam kita sebut lalu lah, tarawih pun 28 bergaduh tuan-tuan. Nak buat 20 buat 80 pun bergaduh tuan-tuan. Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20, bergaduh masjid, bergaduh surau. Malu dengan orang Maidam tuan-tuan. Mereka duk Maidam tu naik haji 2, 3, 4 kali, sambil duk Maidam, sambil duk main haji, naik haji, mereka duk mengumpat kat kita. Dia kata hampa nak tahu tak semalam di masjid tu? Mereka bergaduh. Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Kita senang, dia kata 20 pun tak buat, 8 pun tak buat. Sat-sat naik haji. Malu dengan orang Maidam kita tuan-tuan. Jadi kita selalunya buat yang qada, hak sunat-sunat ni kita malas sikit ni. Malas sikit kita nak buat, tapi kalau boleh hak sunat pun kita buat. Jangan kita tinggal ni hak kita dah mengaji ni contoh pada orang yang hak tak mengaji supaya kita buat. Jangan kita duduk pandai cakap, tambah ada cakap depan ni, pandai cakap tapi tak buat. Berat tuan-tuan. Kita nak kena sebab Allah bagi kita dalam Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kamu berkata sesuatu yang kamu tak buat. Kebencian yang amat sangat, kata Allah, orang yang berkata sesuatu tapi dia tak buat. Allah benci sangat orang mulut sangat jenis ni. Cakap kalau tu, kalau ustaz, kalau tu imam tuan-tuan, tepuk meja, melambung-lambung gelas tuan-tuan, tapi cakap pandai, tapi dia orang tak buat. Kita kena jaga tuan-tuan. Baik. Kecuali ketika matahari berada tengah-tengah langit, kecuali pada hari Jumaat dan selepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh sehingga matahari naik, sehingga tombak tinggi tu, lepas sembahyang sembahyanglah sunat duha. Selalu kita sembahyang nak duha lah. Sembahyang dengan tak tinggal tentang duha tuan-tuan. Sebab apa? Duha ni kita sembahyang, kita nak bayar hutang sendi-sendi yang Allah bagi pada kita, 306 sendi kita nak bayar. Terima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala. La aziz, dan aku siapa yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tu orang yang sembahyang sunat duha, Allah murahkan rezekinya. Rezeki ni bukan duit tuan-tuan. Kita selalu rezeki ni duit. Rezeki ni mungkin masa yang berkat, harta yang berkat, anak-anak yang berkat, isteri yang berkat, suami yang berkat. Tengok pagi malam ni masa berkat,